Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 21 April 2020 bersama saya Ernest Jonathan Seribu. Tumpuan buletin UKAS edisi petang, kelengkapan perlindungan diri, PPE dan barangan perubatan sumbangan Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka dan Persatuan Kayu Kayan Sarawak STA yang ditempah khas dari China pada pertengahan Mac lepas tiba di Pelabuhan Senari Kuching pada Selasa. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang hadir menyempurnakan simbolik penyerahan sumbangan bernilai RM2 juta itu berkata, kelengkapan PPE dan barangan perubatan tersebut akan diserahkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bagi kegunaan petugas barisan hadapan. And these PPAs and testing kit will be delivered to the General Hospital through the Disaster State Management Committee. We can do it the latest by tomorrow. We have to do the repacking. Antara peralatan perubatan yang disumbangkan menurut Dato' Amar Awang Tengah adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan bahawa pejabat daerah telah dipertanggungjawabkan oleh Jawatan Kuasa Bencana Sarawak untuk membahagikan pengedaran bantuan kerajaan negeri berjumlah RM200,000 di setiap kawasan di Sarawak mengikut undang-undang selaras dengan PKP. Dan saya juga bagi tahu sesiapa saja ya yang mempunyai information, memanglah dalam proses ini ada yang rasa tertinggal. So kalau ada yang ada information itu, sila serahkan kepada Jawatan Kuasa Bencana dan pengurusan bencana tingkat daerah dan residen. Sementara itu, Lembaga Pelabuhan Kuching LPK komited dalam pengendalian perkhidmatan pelabuhan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengerusinya, Dato' Awang Bimi Pengiran Ali Basah berkata, beliau berbangga dengan prestasi LPK dalam mengendalikan muatan keperluan asas khususnya dalam tempoh PKP. Kita beri keutamaan pada masa ini kepada kontainer-kontainer yang membawa muatan yang perlu, makanan dan perubatan dan perkakas ataupun equipment yang perlu untuk kita peran liner kita. Dan juga orang ramailah seperti topeng muka, mask. Kita telah dapat ada keupayaan untuk mengendali semua ini dengan begitu efisien sekali. Tambahnya, panduan dan langkah-langkah pencegahan COVID-19 sentiasa dipraktikkan sepanjang proses pengendalian dilaksanakan demi keselamatan umum. Kita ikut panduan, bukan garis panduan, kita ikut panduan. Dari segi kesihatan, dari segi immigration. Nak saringan, kita baca dia punya temperature, suhu dia, tunjuk ada mask. Berita seterusnya, Mukah telah diisytiharkan sebagai satu lagi kawasan zon hijau atau sifar kes COVID-19 di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, setakat ini sebanyak 27 kawasan di negeri ini dikategorikan sebagai zon hijau COVID-19. Satu lagi kawasan hijau, that is Mukah, meet their requirement. So yesterday we have 2, today we have another 1, meaning there was 1 case before, now recovered, so the case become 0. So Sarawak now we have 27 district green. Beralih ke laporan bantuan makanan Sarawakku sayang. Sebanyak 3,818 bekalan telah diagihkan kepada ketua isi rumah di Parlimen Tanjung Manis yang terbahagi kepada zon Tanjung Manis dan zon Sarike. Jumlah tersebut termasuk 1,060 bantuan yang diagihkan kepada penduduk bagi kawasan Sari serta penempatan penduduk di sekitar Sarike. Bagi Ketua Wanita PBB Ranting Sari Utara, Punok Saleh, beliau amat menghargai usaha wakil rakyat yang memastikan penduduk mendapat bantuan tersebut.
Okay, kami beri saya terima kasih Engkau Winsu, Datuk Len, dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Terima kasih semua. Manakala bagi Ketua Pemuda PBB Ranting Sari Utara, nyaring ancang wakil rakyat mereka telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam membantu rakyat menghadapi situasi sukar susulan wabak COVID-19. Terima kasih kepada Ngagai WB Datuk Len dengan Oto Khusus Bau Dasri memakai rumah panjai. Mengajarlah. Selanjutnya mengenai PKP di Limbang. Pada awal pelaksanaan PKP fasa 1 dan 2, urusan keluar masuk di pusat pemeriksaan imigresen di bahagian Limbang mengalami sedikit kesesakan berikut perubahan arahan semasa dari Kerajaan Sarawak. Bagaimanapun, Ketua Imigresen Limbang, Kaltum Ahmad berkata, keadaan ini mula berubah apabila pelaksanaan PKP memasuki fasa ketiga sehingga menyebabkan orang awam mula faham dan tahu prosedur yang dilaksanakan sepanjang pelaksanaan PKP. Peringkat PKP ketiga ni alhamdulillah segalanya berjalan lancar dan orang awam malah yang akan melalui pintu masuk telah bersedia dengan segala dokumen yang diperlukan dan mengikut syarat yang telah ditetapkan serta permohonan mereka telah diluluskan. Tambah Kaltum lagi, Jabatan Imigresen Malaysia Cawangan Limbang memohon kerjasama orang awam untuk memahami dan mematuhi arahan yang ditetapkan sepanjang keluar dan masuk di pintu sempadan bagi memudahkan pergerakan. Sementara itu di Debak, masyarakat tempatan semakin patuh dengan arahan PKP yang memasuki fasa ketiga. Menurut penolong pegawai penguasa daerah kecil Debak, Nazari Bujang, beliau berpuas hati dengan sikap penduduk yang kini semakin sedar dan mula berubah untuk turut membantu pihak berkuasa memutuskan rantaian wabak berkenaan. Untuk rekod katanya, tiada pertambahan baru kes positif COVID-19 di Kampung Melayu Debak sejak 13 April selepas 16 kes positif yang direkodkan di kampung itu sebelum ini. Berikut pula di Limbang. Barisan yang terlalu panjang untuk mengambil bantuan prihatin nasional BPN di Bank Simpanan Nasional BSN Cawangan Limbang dilihat tidak praktikal, di mana rakyat diminta mengamalkan jarak sosial di sepanjang PKP. Tinjauan UKAS di Limbang mendapati mereka yang berbaris ini sanggup menunggu disebabkan tiada bank lain selain BSN yang menyediakan perkhidmatan itu. Ibrahim Tapah yang merupakan penduduk dari Kampung Lupak Ranggas Limbang menyuarakan rasa sedih apabila melihat warga emas yang turut berbaris panjang hanya semata-mata mahu mengambil wang BPN. Ialah keadaan penerima bocor BPN sama Sayang Sarawak, keadaannya berbaris. Kalau dapat keadaan macam ini boleh ditambah baiklah. Kontor-kontor bank mana agensi bank boleh dibukalah. Jangan diutamakan kepada BSN saja. Sementara itu, David Pengarah dari Malaban pula turut menyuarakan pandangannya yang meminta kerajaan untuk membenarkan bank-bank lain sebagai penyedia perkhidmatan BPN bagi mengelak barisan yang terlalu panjang dan membolehkan penduduk luar bandar memilih bank yang sesuai yang ada di kawasan mereka. Kalau boleh dibukakan kaunter bank-bank lain supaya orang-orang tidak banyak queue sini lah, bagi anggota-anggota yang nak keluarkan duit seperti voucher, seperti bantuan dari kerajaan. Buletin UKAS diakhiri dengan perkongsian video terbitan CPRC Kebangsaan mengenai COVID-19. Sekian edisi petang bersama saya Ines Junatan Seribu dan Guru Penerbitan. Patuhi perintah kawalan pergerakan dan amalkan kebersihan diri. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS.
Salam UKAS.